Sebenarnya saya nak ke konti Melaka FM untuk seperti biasa dalam rancangan SKKB, Skaping Kuih Kongsi Bersama. Ini sekadar petik-petik je sebenarnya. Okey, jom ikut saya kita ke konti Melaka FM. Jangan lupa waktu siaran saya dah ditukarkan kepada pukul 4 petang. Selalunya di bab 3 untuk bulan Julai. Waktu siarannya dah ditukarkan kepada pukul 4 petang. Jom kita pergi masuk ke dalam. Assalamualaikum Ustaz. Ini rakan-rakan media. Okey, apa khabar? Ya, Ustaz. Oh, baik. Ini semua rakan-rakan media ada di sini. Okey, seperti biasa nak masuk ni kita pakai kad. Kita pakai kad. Baik, Assalamualaikum kepada anda, kembali bersama dengan saya Hazmir Hassan hari ini, di mana kita terus saja dengan segmen Sekeping Kuih Kongsi Bersama. Macam biasa juga kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Abdul Syukur Talib, Jurulatih Kecerdasan Minda, yang hari ini nampaknya segak berbaju bunga-bunga tapi bukan tukang kebun. Maafkan saya Ustaz. Okey, jadi hari ini Ustaz, untuk mukadimahnya sebelum kita berbicara Ustaz, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Warung Nasi Ayam Pulau Kelapa Pak Mat dan Syukur dan juga Chef Khairul, yang mana juga ada terdapat kuih muih, nanti bolehlah kunjung ke gerai tersebut, yang mana menaja juga kita untuk hari ini dalam program Sekeping Kuih Kongsi Bersama. Baik, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Ustaz, sekali lagi. Apa khabar DJ Azmir? Alhamdulillah sihat Ustaz. Kenapa muka nampak handsome sangat ni? Alamak Ustaz, Masya Allah. Ini semua kurniaan Allah Ustaz ya. Baik Ustaz, hari ni kita kalau nak cerita pasal muka handsome, ini semua orang kata rahmat Allah lah bagi Masya kita, Allah, kan? macam tajuk yang sama. Saya nak relate dengan tu. Kan. Jadi ni kalau kita bercerita mengenai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang berharga. Jadi kita terus saja dengan mukadimah pada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Apa khabar DJ Azmir? Baik Alhamdulillah. Baik Alhamdulillah Ustaz. Sihat ni? Alhamdulillah, hari ni saya rasa seronok lah. Sebenarnya saya dah lama mengidam tau. Oh, mengidam? Kalau orang mengidam kan dia macam nak makan kan. Ha. Saya pula mengidam macam mana lah saya dapat berada dalam satu pentas yang sama. Oh, terima kasih Ustaz. Dan hari ni saya dapat bersama dengan DJ Azmir. Saya rasa sangat bertuah lah. Saya gemuruh ni Ustaz, saya gemuruh. Okey. Jadi hari ni tajuk pun cukup cantik. Tajuk dia yang kita nak kongsikan dalam SKKB, iaitu rahmat Allah SWT yang berharga. Soalan yang DJ kemukakan sebentar tadi itu, rahmat Allah SWT yang berharga menurut Islam. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, rahmat, kita tentang rahmat saja telah disebut sebanyak 124 kali. Cukup banyak. 124 kali dia menunjukkan simbolik bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana Allah menganugerahkan semua benda-benda yang baik itu kepada hamba-Nya. Lalu Allah SWT mendatangkan di antara ayat yang boleh saya kongsikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati'ullah wa rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Allah dan Rasul, iaitu Muhammad, agar kamu diberi rahmat. Di hujung ayat tu diberi rahmat, surah Al-Imran ayat 132. Itulah sebahagian daripada 124 ayat yang terdapat di dalam Al-Quran tentang rahmat Allah SWT. Makanya Allah menjadikan contoh yang paling baik yang boleh kita lihat dengan ainul basirah kita, iaitu siang dan malam. DJ Azmir, siang dan malam. DJ pernah juga bersiaran pada waktu malam. Saya pernah dengar suara tu. Pada waktu siang pun saya pernah dengar. Allah SWT jadikan semuanya itu berpasang-pasang. Ada siang, ada malam. Allah anugerahkan segala-galanya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Ini membuktikan bahawa rahmat Allah SWT tidak pernah akan berakhir begitu. Sehinggalah Allah memancarkan cahaya matahari ke bumi dengan putaran selama 24 jam.
Without fail. Cakap bahasa Jepun pula keluar tu. Bukan Jepun tu Ustaz. English tu, English. Bahasa Inggeris. Allahu Akbar. Tidak berhenti. Allah pusingkan. Itu sebab kalau kita tengok dalam kajian sains, kita dapati dalam kajian sains dia panggil sistem solar. Atau dalam planet disebut adanya Marikh, Pluto, Jupiter, Uranus. Kesemuanya itu ada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan manusia bermula daripada Adam dan pasangannya. Lalu berkembang biak, bertambah dari masa ke semasa, dan akhirnya hamba Allah ini bertambah ramai dan ramai menghuni bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apakah yang menggembirakan manusia? Itu satu tanda soal. Bolehlah kita ambil sebagai satu contoh seperti makanan, pangkat, kemewahan, kesihatan, kuasa dan kekayaan. Maka adalah rahmat juga. Kita juga sering mendengar orang selalu berkata hujan yang turun. Oh, rahmat Allah. Hujan itu adalah rahmat. Itu sebab Allah datangkan dalam ayat yang lain disebut, dan kalau mahu menghitung nikmat Tuhan, nescaya tidaklah dapat kamu menghitung seluruhnya, dan sesungguhnya Tuhan itu pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nahl ayat 18. Daripada ayat yang dibaca tadi, apa saja yang ada pada tubuh badan kita, persekitaran kita ini, dan segala yang terkandung di dalamnya, termasuklah alam, sama ada alam luar dan alam yang di dalamnya, di planet dan sebagainya, semuanya itu adalah rahmat yang Allah SWT berikan kepada hamba sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan sambung lagi sekembali ni kita nanti dengan hari ni tajuk kita rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling berharga. Rasanya semua berharga untuk kita kan? Sangat berharga. Baik, jadi kita berehat seketika Ustaz. Kita akan kembali lagi selepas ini kepada anda. Jangan ke mana-mana, terus saja dengarkan Sekeping Kuih kongsi bersama dengan penceramah kita yang berbahagia, Ustaz Abdul Syukur Talib. Baiklah, bagi apa yang mempersonakan. Kembali lagi kita dalam program Sekeping Kuih kongsi bersama dengan saya yang berbahagia, Ustaz Abdul Syukur Talib. Ya, betul. Okey, baik, dan juga kepada anda sebelum kita nak bermula dengan soalan yang kedua ni Ustaz ya. Saya juga nak promokanlah di mana anda juga boleh saksikan live yang kita buat sekarang ni di YouTube channel Ashura Channel, di mana boleh kunjung, boleh like, boleh subscribe juga, boleh tonton semula apa yang kita bicarakan hari ini Ustaz. Baik, kita bercerita mengenai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang berharga Ustaz. Kalau tadi kita dah ketahui ada banyak sebenarnya rahmat Allah ni yang disebutkan dalam Al-Quran, dan juga rahmat itu suatu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz ya. Jadi silakan Ustaz untuk kupaskan antara nikmatnya tu. Terima kasih DJ Azmir. Bila kita mencerita tentang rahmat itu satu nikmat, kita sebagai manusia kena menerima bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mendatangkan 124,000 para nabi dan para rasul. Dan nabi yang kita sayang ni tak lain tak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, rahmat sebanyak 100 bahagian. Rahmat itu ada sebanyak 100 bahagian. Dari satu bahagian seluruh daripada 100, satu telah dikongsikan. Akhirnya semua kita ini hidup dalam kasih dan sayang. Sehingga digambarkan haiwan yang mengangkat kaki dari anaknya takut terpijak atau menyakiti anaknya. Apa tu? Maknanya hadis ini menerangkan sehingga kan haiwan dia mengangkat kaki takut tapak kakinya itu nanti akan terpijak anaknya. Sampai begitu sekali gambaran yang Allah SWT tunjukkan. Itu sebab Allah memiliki 100 rahmat secara dasarnya. Satu rahmat saja telah mencukupi untuk kita menggunakannya sepanjang mana kita hidup kat dunia. 99 rahmat lagi Allah sediakan di akhirat. Bagaimana ia berlaku? Wallahu alam bishawab. Itu sebab kalau kita perhatikan dalam banyak bentuk, kita boleh ambil salah satu di antara contohnya iaitu di antaranya alam ini. Alam ini saja. 1% rahmat yang disebut hadis tadi ialah Allah menterjemahkan 1% ke dalam bentuk alam ini. Orang Islam, manusia keseluruhannya akan mengakui bahawa Allah menjadikan alam dan mendatangkan ayat yang di antaranya berbunyi, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan di jalan yang benar. Surah Al-Ankabut ayat 61.
Itu yang pertama. Yang kedua, sunnatullah dan syariat Allah. Setiap sesuatu yang ada dalam alam ini semuanya adalah makhluk. Sama ada makhluk itu hidup atau tidak hidup. Manusia, haiwan adalah makhluk yang hidup. Batu, tanah, air, angin, udara, planet dan sebagainya adalah tidak hidup. Allah menentukan peraturan untuk perjalanan hidup semua makhluk-makhluk demi kebaikan dan kesejahteraan. Jika setiap makhluk, baik yang hidup atau yang tidak, mematuhi setiap peraturan, akan mencapai kehidupan saling mengasihi alam. Alam yang sejahtera ini yang Allah SWT sajikan, Allah sediakan untuk kita mempergunakannya. Itu sebab peraturan Allah terbagi kepada dua, iaitu khusus kepada manusia, satu lagi khusus kepada makhluk yang lain. Sementara itu untuk makhluk yang lain dipanggil sunnatullah sebagai pelengkap kepada kehidupan di dunia yang fana ini, untuk diguna pakai selama mana kita dibenarkan izin oleh Allah SWT berada di bumi yang sifatnya sementara. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, pada anda kita akan kembali lagi selepas ini, dan jangan ke mana-mana, lain terus Keping Kuih kongsi bersama Melaka FM, pastinya mempersonalkan anda. Assalamualaikum, kembali bersama dengan saya sekarang ini dalam program Keping Kuih kongsi bersama dengan yang mana berbahagia tetamu saya Ustaz Abdul Syukur Talib, Jurulatih Kecerdasan Minda. Hari ini kita bercerita mengenai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang bahagia dalam hidup. Kita dah tahu dah ada banyak perkataan rahmat dalam Al-Quran. Kita dah tahu dah satu rahmat saja membawa nikmat pada kita di alam ini. Dan juga Ustaz, kita nak terus saja dengan soalan kita yang seterusnya ini, yang mana kesimpulan mengenai rahmat Allah yang paling berharga lah buat kita semua sekarang. Ustaz, silakan. Saya datangkan satu ayat daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi bila disebut rahmat, Salafus Saleh mengatakan rahmat itu adalah pengertiannya adalah kasih sayang, keadilan, kesejahteraan. Sebagai contoh, sepasang suami isteri, sepasang lelaki dan perempuan, kalau dah dia nak berkahwin, apa mungkin dia tidak mempunyai perasaan kasih dan sayang, atau ada perasaan benci dia nak kahwin dengan wanita itu? Tak, dia takkan melakukan itu. Atas dasar kasih sayang, maka dia akan mengahwini lelaki atau perempuan itu. Itu sebab disebut bahawa rahmatan lil alamin itu dia merujuk kepada pengertian kasih sayang. Kalaulah kasih sayang itu adalah sebuah kasih sayang, tentunya kasih sayang Allah SWT jauh lebih daripada itu. Awal tadi saya sebut bahawa kasih sayang Allah SWT ada 100 rahmat. Daripada 100 tadi Allah bagi satu saja. Akhirnya kita hidup dalam kasih sayang, rukun, damai, melaksanakan kehidupan, bekerja dan sebagainya. Betul? Lagi 99 tu akan disimpan untuk mereka-mereka yang disebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mereka-mereka yang bersyukur pada aku, bukan Abdul Syukur. Abdul Syukur tu nama saya. Mereka yang bersyukur tu, syukur tu dalam bahasa Arab tu, Azmi. Syukur maknanya terima kasih. Mana-mana di antara hamba Allah yang berterima kasih atas pemberian Allah, Allah tambah nikmat. Allah tambah. Tapi janganlah kita kufur dengan nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Itu sebab Allah datangkan dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ati'ullah wa rasuluh la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Sedangkan daripada 100% tadi itu, Allah beri satu saja, itu pun sudah tidak sudah mencukupi untuk kita melaksanakan segala kehidupan kita di dunia yang sifatnya sementara. Dan mudah-mudahan manfaat kepada kita semua. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita berdoa dengan Allah, akhir kalam kita ini dalam keadaan husnul khatimah dan kita menjadi tetamu syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Ini dalam program kita Sekeping Kuih kongsi bersama. Harap apa yang kita kongsikan dalam kuih kita hari ini dapat beri manfaat dia kepada orang lain, Ustaz, ya. Betul. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih antaranya pada penaja kita Warung Nasi Ayam Pulau Kelapa, Pak Mat dan Syukur, Dak Syukur dan juga Chef Fairul, yang mana dibuka Isnin hingga Sabtu dengan masa operasinya 6.30 pagi hingga 6 petang.
macam-macam kuih-muih tradisional dan juga pelbagai masakan disediakan untuk anda pengunjung yang hendak datang. Baiklah, terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada anda pendengar-pendengar Melaka FM. Jangan ke mana, minggu depan kita akan kembali dan bersama lagi lah dalam program Sekeping Kuih Kongsi Bersama. Sekian saja Ustaz ya. Ya, betul. Assalamualaikum. Balik hati-hati Ustaz. InsyaAllah. Baik. Dan juga jangan lupa untuk tonton apa yang kita bicarakan hari ini di channel Ashura Channel di YouTube, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe saya. Baik, jumpa lagi pada anda. Landro Melaka FM pastinya mempersonaikan. Sebentar tadi selesai sudah saya bersiaran FKKD Sekeping Kuih Kongsi Bersama. Apapun saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada beliau. Dan jangan lupa kepada Ashura Channel, jangan lupa subscribe, like and share YouTube Ashura Channel. Saksikan rakaman itu nanti. Assalamualaikum.